Okey, saya akan cuba tunjukkan soalan nombor 7 dan saya akan beri soalan macam soalan nombor 7 untuk PBD kamu. Okey. Bila kita nak jawab soalan, yang pertama kita kena buat ketaksamaan daripada ayat ni. Puan Jasmine seorang tukang jahit. Beliau menjahit dua jenis baju kurung pesak dan moden. Okey. Jadi, tak ada dakwah pula. Okey. Kamu buat jadual macam ni. Macam dia ajar tu lah. Yang ini, kita ikut urutannya. Pesak. And then moden. Okey. Katakan Puan Jasmine menjahit X helai baju kurung pesak. Jadi, X ialah bilangan pesak dan Y ialah bilangan moden. Y. Okey. Kadang-kadang cukup dengan dua ni, kadang-kadang ada lagi. Ya, ada lagi. Kadang-kadang harga baju sepasang harga sehelai baju tu pun ada juga. Ya, tapi nampaknya yang ini sahaja. Jadi kita tinggal yang inilah. Okey. Sebab nanti kalau tengok kat sini kalau soalan 7C4 ni, harga jahitan sehelai baju pesak ialah RM50. Jadi sebenarnya anda boleh letak dekat sini 50. Kan pesak 50. Kurung moden 75. Boleh juga tulis macam tu. Okey. Tapi sebab dia dekat ujung. Kadang-kadang dia lah letak dekat depan pun ada kadang-kadang. Jadi bila dekat depan tu maksudnya dia akan digunakan pada peringkat awal untuk menulis ketaksamaan lah. Tapi yang ini mungkin tak digunakan pada peringkat awal. Mungkin pada soalan yang C4 baru digunakan. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Kita buat je kat situ. Okey. Kemudian, dia bagi A, B dan C. A, B dan dengan C ni sebenarnya dia punya ketaksamaan yang perlu ditulis. Okey, sambung balik. Okey, kita nak buat dia punya ketaksamaan menggunakan ayat-ayat yang diberikan. Okey, yang pertama. Nampak tak? Okey. Jumlah baju kurung yang dijahit selebih-lebihnya 40 helai. Saya dah ajar, saya kata ikut urutan ayat. Kita tukar jadi simbol. Jumlah baju kurung maksudnya bilangan pesak dengan moden ni kita tambahkan. Bukan soalan A. Bukan soalan A sebenarnya. Okey, 1. Okey, untuk A ni ialah bilangan pesak campur bilangan baju kurung moden selebih-lebihnya. Ingat, kalau lebih besarlah. Tapi bila ada dia terbalik. Jadi kurang 40 helai. Kita ikut je urutan ayat. Okey, senang kan? Okey, bilangan maksimum baju kurung pesak ialah 25 helai. Bilangan maksimum baju kurung pesak. Okey, baju apa? Pesak X. Maksimum. Maksimum kan ada K. Jadi maksimum macam tu. Ada sama dengan 25. Okey. Okey, sambung. Bilangan minimum. Okey, bilangan minimum baju kurung moden. Y lah. Minimum. Maksudnya besar dan sama dengan 10. Kalau maksimum dengan minimum dia ada sama dengan. Okey. Lepas tu kalau minimum besar lah. Ya, sebab dia maksimum dia jadi K kan. Dia bentuk K macam ni kan. Okey. Dah habis dah. Itu je. Okey, settle. Settle soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dah settle. Yang kedua, lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketaksamaan linear yang dibina. Okey, yang ini kita kena gunakan kertas graf. Tapi sebab kat sini tak ada cakap skala jadi kamu kena tentukan skala yang bersesuaian. Skala yang bersesuaian. Kita nak guna skala berapa? Okey, setelah dicongak, skala yang sesuai ialah 2 cm kepada 5 unit untuk paksi X dan Y. Ya, boleh guna untuk paksi X dengan Y 2 cm kepada 5 unit. Okey. So, kita akan buat
part C lah. Okey, sebelum tu kita kira 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, boleh. Okey, kita buat kat sini. Macam. Tolong guna pensel je atau kita graf. Okey, macam tu. Okey. Kosong. Okey, saya guna pen sebab nak bagi kamu nampak. Tapi kamu dalam kertas graf, tolong guna pensel. 0, 5, 10, 15, 20. Okey, biar dulu. Sini 5, 10, 15. Okey, biar dulu. Ya, mungkin tak tahu sampai berapa. Okey. Sekarang ni kita buat jadual ya. Dekat setiap ni, kalau boleh kita jarakkan sikit, kita buat jadual. X, Y. X, Y. X, Y. Ni untuk yang ni, ni untuk yang ni, ni untuk yang bawah. Okey. Oh, tak payah buat lah. Yang ni tak payahlah buat. Sebab X sama dengan X25, Y10 je tak payah. Okey, yang ni tak payah. Okey, sorry. Yang ni tak payah. Yang ni tak payah. Yang ni saja. Okey. Kalau yang ini, kan saya kata kalau ada operasi tambah dengan tolak, kamu gunakan kosong, kosong. Okey. Kalau X kosong, maksudnya kita tutup X, Y 40. Okey, betul? Kalau Y kosong, tutup Y, X 40. Okey. Oh, maksudnya X dengan Y paling besar 40 je. Okey, cukuplah. Sini Y 40. Sini pun Y, X 40. Jadi, ini X, ya, buat X. Sini pun buat Y. Okey, yang ni padam nanti. Okey. So, untuk plot yang pertama, X 40, Y 40. Y 40 kita plot dengan pangkah. Kita pangkah pada X. Okey. Ambil. Okey, satu ketaksamaan kita buat satu graf. And then terus garis. Garisnya garis penuh sebab dia ada sama dengan. So, garis padu. Okey, garis dia panjang. Ya, jangan takut terlebih ke terkurang. Lebihkan je, tak ada masalah. Okey. Apa lagi kena buat? Bila kita lukis garisan, pastikan kamu tulis dia punya ada punya persamaan garis ni. Nama garis ni. X tambah Y pada garisan mesti sama dengan 40. Mesti sama dengan. Jangan tulis ketaksamaan ya. Garis graf mesti tulis sama dengan. Sebab ini nama graf, bukan nama lorikan. Okey, yang kedua, kamu kena lukiskan garis X kecil 25 ataupun X 25. Jadi kamu tengok pada part C X 25. Okey, ni 25. Jadi apa perlu kamu buat? Kamu buatkan garis menegak. 25. Garis penuh. Okey. Jadi dekat sini kita buat tulis. Dekat mana nak buat? Okey, kat sini. Kat sini ke? X sama dengan 25. Sama juga, mesti sama dengan. Lukis satu garis, tulis nama graf. And then, kita lukiskan graf Y 10. Okey, cari Y 10. Okey, ni Y 10. Melentang saja. Okey, tulis dekat sini. Y sama dengan 10. Okey, dah settle. Markah saya rasa kamu dah dapat mungkin 3 markah untuk graf. 3 ataupun 4 markah, tengok pada keadaan lah. Okey, kita tengok soalan seterusnya.
Okey, kalau macam ni, so dah dapat markah penuh lah ya. Ada part C, nama part C ditulis, skala ditulis dengan lengkap, jelas. Ini yang saya kata, graf dia besar. Nampak? Kita nampak graf tu penuh. Penuh muka surat lah. Okey. Seterusnya. Kita tengok kepada soalan 1 dah settle. Soalan 2 dah settle. Okey, kemudian soalan 3. Daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum. Ingat, bila soalan yang suruh cari jawapan selepas lukis graf, mesti dia berada pada rantau. Oh, sorry. Lukis dan lorikkan rantau sepunya. Lorik belum. Okey, kita skip dulu soalan nombor 3. Kita belum settle nombor 2 tadi. Okey, kita belum lorik rantau. Okey. Rantau ni senang je. Okey. Kita tengok yang pertama. X tambah Y kecil daripada 40. Kan saya selalu ajar, jadikan Y sebagai positif. Okey, sekarang ni perlu tak pindahkan X ke sebelah sini? Perlu tak pindahkan X ke sebelah kanan? Okey, kamu nak pindah pun boleh, tak nak pindah pun boleh. Sebab yang penting Y ni mesti positif di sebelah kiri. Okey, itu yang penting. Yang X ni nak pindah tak ada masalah. Okey, untuk kes yang ni saya tak nak pindah. Sebab apa? Y dah berada di sebelah kiri dan dia positif. So, kamu tengok Y kecil. Okey, mana garis dia? Ni, garis ni. Garis ni ya. Y kecil. Okey, kita letakkan anak panah semua dekat tempat-tempat yang ada kotak. Kan ada kotak sini, ada. Kotak sini. Ada. Kotak sini ada. Okey. Sini nak buat juga. Letaklah. Tak ada masalah. Okey. Semua ruang-ruang yang ada kotak-kotak ni kita letak anak panah. Kemudian, X 25 kecil. Ni, yang tegak ni. X 25. Ni, yang ni. Dia nak kecil. Maksudnya, ke sebelah sini. So, yang sebelah sini dah out dah. So, yang sebelah sini lah. Sama ada yang ini. Ataupun yang ini. Ataupun yang bawah ni. Tapi yang bawah ni mungkin tak ada lah kot. Okay, yang bawah ni mungkin tak ada lah. So, yang ini dah boleh cancel out. So, bila cancel out, saya cadangkan kamu padam. So, kamu padam terus yang ni. Sebab kita nak sebelah kecil. Sebelah X kecil daripada 25. Sebelah sini. So, yang ni tak nak. Yang ni pun tak nak. Kita padam terus. Nanti tambah keliru. Okey. So, ada dua kemungkinan. Sama ada kat sini atau kat sini. Tak mungkin kat bawah ni. Sebab apa? Apa guna garis ni? Kan? Apa guna garis ni? Okey. Tapi tak tahu juga kita kena buat. Yang ketiga. Y besar 10. Y besar. Lebih besar daripada 10. Okey. Ini Y10 lebih besar ke atas. Nampak tak? Ke atas. So, yang bawah ni tak ada anak panah ke atas. So, yang bawah ni bukanlah dia. So, satu saja tempat. Yang dekat sini sahaja. So, kita lorikkan dia. So, bila lorik, saya suka kalau kamu lorik sengit macam ni. Tolong lorik macam ni. Dan tak payah rapat-rapat. Jarang-jarang je. Sebab nanti nampak lebih serabut lah. Kalau kamu buat rapat-rapat nanti nampak. Bukan tambah cantik. Tambah serabut. Jadi kita buat jarang-jarang macam ni. Tapi kita buat kemas lah. Okey. Sampai hujung. Macam tu. Okey, guna pembaris ya. Tolong guna pembaris. Okey. Dah dapat dah. Ada tak ada suruh buat apa-apa? Okey, cukup yang tu je. So, settle dia punya lukisan graf dia. Okey. Kemudian, daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum baju kurung moden yang mungkin dijahit jika baju kurung pesak ialah 10 helai. Okey, tadi saya kata, jawapan bila soalan lepas lukis graf, mesti dia berada pada sempadan-sempadan pada rantau belorik sahaja. Maksudnya dekat sini, jawapan dia mesti berada dekat sempadan-sempadan rantau belorik. Tak mungkin berada dekat sini. Tak mungkin berada dekat sini. Tak mungkin berada dekat sini. Okey? Dia berada dekat sempadan-sempadan rantau belorik sahaja. Okey. Sekarang, jika bilangan baju kurung pesak ialah 10 helai. Pesak 10 helai. Okey. So, pesak pak siapa?
pesak paksi X. Nampak kegunaan dia. Bila kamu cakap pesak, pesak ni paksi X ke Y? Oh, dah nampak kat sini. X. So, pesak X 10. Kamu cari pada X 10. Cari X 10. Ni nampak ni. Ni X 10 kan? Nampak tak? Tak nampak? Alamak. Okey, tak apa boleh. Okey, ni X 10 kan? X ialah pesak kan? Okey, so kita ambil pembaris. Kita gariskan menegak. Penuh je. Garis penuh je. Macam ni. Okey. Kita boleh tulis kat sini. X sama dengan 10. Sebab kita kata ini graf garis X sama dengan 10. Dia minta apa tadi? Dia hilang lah. Okey, kita cari balik. Okey. Cari bilangan minimum dan maksimum baju kurung moden. Baju kurung moden merujuk kepada paksi Y. Okey, kita tengok. Bila garis ni, dia garis, kita gariskan garis-garis. Nampak tak? Ini ialah sempadan yang pertama dia jumpa. Dan dia paling rendah untuk paksi Y. It's mean, bila kita baca dekat sini, ni 10, maksudnya, untuk Y tu, baju kurung moden yang paling minimum ialah 10 helai. Itulah jawapan dia. Ya? Jadi, paling minimum ialah 10 helai. Dan bila kita naik, paling tinggi. Paling tinggi ialah 30. Kita buat garis putus-putus. Macam ni. Okey, buat garis putus-putus. Buat anak panah. Nampak tak? Inilah bilangan maksimum baju kurung moden. Sebab baju kurung moden kan merujuk kepada paksi Y tadi. So, dapatlah 30. So, kita boleh tulis jawapan dia. Untuk tadi soalan apa? C3. C3. Okey. Minimum ialah 10. Maksimum adalah 30. Senang je kan? Tapi soalan saya bagi susah. Sebab nak dapat TP6 kan? Okey. Soalan seterusnya. Okey. Harga jahitan sehelai baju kurung pesak ialah RM50. Kurung moden ialah RM75. Nampak tadi saya buat yang ni? Maksudnya, katalah tadi kamu buat soalan lukis graf. Itu saja. So, kamu boleh continue. Labelkan pada pesak, kamu tambah lagi RM50 pada moden 75 supaya mudah. Berdasarkan rantau sepunya, maksudnya kita kena guna graf, hitung pendapatan maksimum yang dapat dijana oleh Puan Jasmine jika beliau berjaya menjahit 15 helai baju kurung pesak. Okey. So, macam mana nak buat? Okey. Sebelum tu, macam mana nak tahu bilangan, dia minta apa tadi? Pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum maksudnya, macam mana nak kira pendapatan? Pendapatan ialah bilangan baju kurung darab dengan bilangan baju kurung darab dengan harga lah kan? Harga selai. Jadi, disebabkan baju kan ada dua jenis. So, baju pesak RM50 darab bilangan dia iaitu 50X. Okey. 50 darab X maksudnya inilah dia punya pendapatan untuk pesak punya. Campur dengan kurung moden 75 darab Y. So inilah dia punya ungkapan ataupun persamaan pendapatan dia. Cuma kita nak kata pendapatan maksimum dia berapa. So tadi dia kata pesak 15. Pesak 15. Pesak urut apa? Pesak. 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 Okey. Pesak ialah X kan? Okey. Pesak ialah X. Kamu cari X 15. Okey. X 15 pada graf. Okey. X 15. Ni kan? X 15. Pesak kan X.
X 15. Ni 15. Apa perlu kamu buat? Ambil pensel, buat garis menegak. Buat putus-putus pun boleh, buat garis penuh pun boleh. Okey, sampai pada sempadan kawasan belorik ni, kamu pergi melentang pada paksi Y. Okey. Oh, kita nampak dekat sini bahawa kalau pesak 15, maka moden 25. Okey. Kalaulah pesak 15, so 50 pesak 15, X 15. So, 75 darab moden 25 daripada graf tadi kan. 25 ni daripada graf. So, ambil kalkulator. Kamu kira lah. Mana kalkulator? Kira 50 darab 15 tambah 75 darab 25. RM 262500 ringgit. So, itulah dia punya keuntungan maksimum. Bila maksimum, kenapa dekat sini? Kan ada dekat sini dengan dekat sini. Okey, sebab tadi dia kata apabila pesak 15, kamu buat garis. Kalau sini, dia punya modelnya 10 helai. Ini ialah keuntungan minimum. Tapi dia nak keuntungan maksimum, kamu kena naik lagi sampai paling atas. Logik lah, paling tinggi maksimum lah. Paling kanan maksimum lah. Ya, tapi sebab ini paling tinggi ialah sini. So, pada rantau belorik. So, kita tengok pada paksi Y. Oh, 25. Okey, itu sahaja untuk menjawab soalan. Tapi saya bagi soalan untuk PBD lebih susah sikit lah daripada ni. Ya, okey, sekian.